Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mahmud Allahu jalla jallaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia rahmat serta kasih sayangnya dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini. Masih lagi pagi ya, baru pukul 11. Dan insya-Allah kita akan teruskan dengan sesi perkongsian santai kita pada pagi ini, memandangkan hari ini adalah hari Sabtu. Jadi saya pun kebetulan Sabtu ni takvim saya agak sedikit lapang di waktu pagi ini kerana tidak terkait dengan live bersama dengan kursus haji. Dan insya-Allah boleh kita letakkan hari Sabtu ni sebagai hari yang kita boleh adakan juga sedikit sebanyak perkongsian pagi, andai kata diizinkan insya-Allah. Sebab kadang-kadang Sabtu ni kita kena prepare banyak juga. Di RPWP ni ada yang kadang-kadang tu aktiviti ataupun takwim kita tu ada yang terlibat dengan urusan-urusan yang ad hoc, ada yang melibatkan urusan yang sudah ada takwim-takwim mengikut keperluan semasa. Jadi kadang-kala kita tak boleh nak fix Sabtu adalah hari yang kita boleh adakan program secara mingguan, secara tetap. Tapi apa pun, andai kata ada masa lapang, insya-Allah dengan pemakluman yang sepantas yang mungkin saya boleh maklumkan dengan izin daripada jemaah, daripada keluarga di rumah pengasih warga prihatin ni, kalau kita diizinkan untuk dibuat satu program khusus pada hari Sabtu, insya-Allah kita akan adakan program-program beginilah. Dan Alhamdulillah, hajatnya hari ni sebenarnya hari keluarga. Jadi hari keluarga ni kita lebih kepada satu siri ataupun sesi perkongsian untuk kita buat tips-tips parenting. Mungkin kita boleh masukkan parenting, tetapi dia berdasarkan Al-Quran. Ada ayat-ayat yang kita boleh kongsikan tu, dia menyentuh tentang uslub dakwah di dalam keluarga. Bagaimana kita nak memahami ayat-ayat Quran itu berdasarkan rujukan kita yang sudah sedia ada, yang boleh kita ambil karakternya, sikap mereka, akhlak mereka yang ada dalam Quran untuk kita jadikan sebagai panduan dalam berkeluarga. Jadi semua yang ada dalam Quran itu adalah satu tips-tips yang sangat mahal, yang harganya itu diberikan dengan segala blood, sweat and tears yang Rasulullah SAW berusaha keras untuk sampaikan kepada kita melalui pengalaman-pengalaman Nabi serta kisah hidup Nabi sendiri dalam usaha untuk membentuk keluarga baginda. Daripada baginda bersama dengan Khadijah sehinggalah Rasulullah bersama dengan isteri-isterinya yang lain di fasa Madinah. Semua itu ada dirakamkan dalam Quran dalam berbentuk ayat-ayat yang kadang-kala berbentuk ayat perintah, ada berbentuk ayat-ayat larangan, ada juga yang melibatkan ayat-ayat berbentuk teguran. Tetapi semua ayat-ayat tersebut dia duduk di dalam keadaan yang puzzle. Dia tak ada dalam satu tempat ataupun satu topik khusus. Dia tak ada satu surah, ini surah cerita keluarga Nabi Muhammad. Dia tak ada macam tu. Dalam Quran dia ada cerita, bermula sahaja surah yang ke-10. Surah ke-10 dia masuk cerita tentang Yunus. Bila masuk saja cerita Nabi Yunus, dan kemudian kita boleh baca surah ke-11, dia masuk cerita tentang Nabi Hud. Jadi dia bukan cerita Nabi Hud, dia masuk Hud, dia ada kisah dia pula dalam tu. Apa yang kita kena tahu tentang Hud? Kemudian kita masuk surah ke-12, 13, 14 Nabi Ibrahim, 15, 16, 17, dia ada surah-surah yang berkaitan dengan nabi-nabi tertentu. Tapi nama sahaja diikut dalam tu, tapi tidak dimaklumkan apa kisah-kisah yang terperinci dalam kisah tu. Dalam surah Hud contohnya, surah yang ke-11, kita nampak banyak cerita-cerita tentang Nabi Nuh, cerita Nabi Syuaib pun disebut dalam tu, tentang cerita-cerita yang berlaku kepada nabi-nabi yang lain. Ibrahim pun ada disentuh juga. Dalam surah Nabi Yunus contohnya, tajuknya Yunus, tapi satu ayat saja yang sentuh tentang kisah Nabi Yunus. Yang lain-lain tu adalah cerita tentang nabi-nabi lain. So ini adalah cerita bagaimana untuk kita memahami nama-nama. Adam
First kali kena ingat balik, Adam diajarkan nama-nama. Bila diajarkan nama-nama, dia melibatkan satu kaedah, dia melibatkan satu teknik, dia melibatkan satu cara bagaimana kita nak memahami nama, dan kemudian kita memahami karakter. Daripada karakter, dia akan mengeluarkan sikap, dan sikap itu untuk kita jadikan akhlak, sama ada akhlak yang baik ataupun akhlak yang buruk. Dan akhlak itu kita nak bentuk menjadi satu mold, acuan, sibghatullah, yang boleh dijadikan satu model, ikutan, uswah, untuk diikuti pula oleh orang-orang yang lain. Jadi ini kaedah-kaedah yang kita kena faham. So, apa yang berlaku kepada kisah-kisah hidup Rasul-Rasul terdahulu, mereka itu adalah satu mold yang sudah dibentuk oleh Allah. Mereka adalah karakter yang dicipta oleh Allah, karakter yang berdasarkan wahyu yang menghidupkan mereka, lalu mereka menjadi satu karakter yang disebut-sebut, diulang-ulang di dalam Al-Quran. Tak kisahlah sama ada karakter itu melibatkan karakter Nabi dan juga pasangannya, kerana Adam disebut dalam Quran, tetapi di dalam Quran juga disebut tentang pasangannya, dikisahkan cerita tentang pasangannya. Tak disebutkan nama Hawa. Kena tahu dalam Quran tidak ada dalam bahasa Arab disebut nama Hawa, melainkan dinampakkan Adam dan pasangannya. So di sini ada benda yang kita kena baca secara muhkamat dan mutasyabihat, bagaimana kita nak memahami karakter Adam dan juga pasangan dia. Dan kemudian diceritakan pula tentang kisah-kisah Nabi yang lain. Rasulullah sendiri namanya tentang Muhammad disebut dalam Quran, Ahmad pun disebut dengan dalam Quran sekali sahaja, tetapi dia juga disebutkan dengan kisah-kisah yang lain, wahai isteri-isteri Nabi, contohnya. Jadi Nabi Muhammad juga ada diberikan ayat-ayat tertentu dan juga dinampakkan karakter kisah-kisah isteri-isteri Nabi. So kalau kita buka surah-surah dalam Quran, contohnya dalam surah Al-Ahzab, surah 33, dinampakkan cerita tentang wahai isteri-isteri Nabi, wahai isteri-isteri Nabi. Banyak karakter-karakter isteri Nabi itu disebut dalam Quran. Lepas saja ayat 33-21, Ahzab 33-21, Allah kata laqad khalaqna lakum, Allah kata macam mana ayat dia? Kami jadikan kamu Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah kami ciptakan, telah kami jadikan pada diri Rasulullah itu suri tauladan. Liman kana yarjullah, kepada mereka yang berharap, mengharapkan untuk kembali semula kepada Allah, merujuk kepada Allah. Wal yaumal akhir, dan juga hari akhirat. Wa zakarallaha katsira. Di situ ayat Allah sebut dengan dalam Quran surah 33 ayat 21. Selepas sahaja ayat 21 tu, pergilah ayat yang ke 40, 45, pergi ke 50, ayat-ayat seterusnya itu dia akan masuk cerita tentang kisah-kisah dan juga peranan-peranan yang perlu digalang oleh isteri-isteri Nabi. Kalau kita tengok ayat-ayat, ada dinampakkan dua ayat berturut-turut. Dikatakan wahai isteri-isteri Nabi, jika engkau ingkar kepada Allah dalam urusan kemungkaran, maka akan Allah berikan 2 kali ganda balasan yang buruk. Jadi isteri Nabi 2 kali ganda balasan yang buruk, dinampakkan macam tu. Kemudian ayat seterusnya, kalau dia menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul, Allah akan beri 2 kali ganjaran yang lebih baik. So ayat-ayat Quran ini sebenarnya adalah satu benda yang kita kena baca dengan satu kaedah, ayat halus dan ayat kasar. That's why bila cerita keluarga ni dia sangat-sangat menarik, sebab Quran itu memang keutamaannya adalah untuk kita baca dalam bentuk jemaah. Jemaah ni jangan kita sembang jemaah tu mesti ada organisasi sampai 1,000 orang, 2,000 orang, kena ada berbilion-bilion orang dalam satu jemaah itu. Tidak. Jemaah adalah konsep yang paling mudah, adalah konsep keluarga. Pergilah berdua adalah cerita tentang jemaah. 2 adalah satu unsur yang menunjukkan lebih daripada seorang. Itu dah kira sebagai jemaah. Jadi kita ni ada jemaah kita sendiri. Dalam rumah tangga, itulah jemaah kita. Solat yang berjemaah itu solat yang kita dituntut walaupun berdua, sudah dikira sebagai solat berjemaah. Jadi kalau suami dan isteri, itu sudah menjadi satu pasangan jemaah yang ada keperluan untuk kita faham, ada imam dan ada makmumnya. Okey, itu jemaah yang paling rendah dalam sebuah institusi. Itulah institusi keluarga. So kita kena kenali macam mana kita nak memahami konsep keluarga ini dalam kita nak melalui proses penyucian diri bermula dengan Al-Quran. Okey, so insyaAllah itu yang kita harapkan kita
doa mudah-mudahan program kita pada setiap hari Sabtu ini dapat kita teruskan dengan metod untuk kita membawa ke arah parenting. Okay, so sekarang ni saya lihat bicara maqasid syariah, bicara maqasid ini dia sudah mula kita nampakkan dalam bentuk segmen. Okay, kita ada hari Isnin sampai hari Khamis, kita nampak yang kita sentuh di situ adalah macam mana kita nak membaca Al-Quran dari sudut bacaan yang hak, dengan kita melapah terjemahannya, dengan merujuk kepada harfiah dia, dan di situ kita akan memahami sedikit sebanyak tuntutan-tuntutan ayat Quran itu dalam bahasa yang mudah, tetapi dia adalah satu bentuk yang praktikal. Kalau kita lihat hari Jumaat, kita dah mula sentuh tentang kahfi. Kita tak boleh lari daripada sains Al-Kahfi. Hari Jumaat adalah hari yang kita nak, kalau boleh, kita go deep dalam surah Al-Kahfi tu, sehinggalah kita membacanya dengan kita jelas why Nabi suruh kita baca surah Kahfi pada hari Jumaat. Apa rahsia yang ada dalam bicara Kahfi tu. Okay, itu sains Ashabul Kahfi. So Jumaat kita sudah ada satu topik ataupun segmen khas. Sabtu kita akan fokus kepada keluarga, parenting. Tapi sebenarnya semua yang kita bincangkan baik daripada Isnin sampailah hari Jumaat atau Sabtu, dia sebenarnya adalah satu rumusan yang sentiasa ada keterkaitan dia. Dia tak boleh lagi, sebab Quran ini dia ada asbabun nuzul dan dia akan sentiasa diulang-ulang. Ayatnya akan diulang pada ayat yang lain. Bunyinya sama tetapi mesejnya tu mungkin berbeza dari sudut apa yang nak disampaikan. Okey? Itu yang kita kena faham, insya-Allah. Dan itulah hari Sabtu ni sebenarnya cadangan saya, kalau ada ruang dan peluang diizinkan, saya cuba untuk buat satu collaboration dengan siapa sajalah yang saya rasa daripada kalangan yang ada di dalam grup discussion group kita tu. Sebab discussion group tu kita sebenarnya kita ramai daripada kalangan kita sendiri tu yang boleh kita buat satu macam tetamu jemputan, ya, yang kita boleh ajak dan kita boleh bersembang untuk kita dapatkan sikit sebanyak kesan dan pesan. Kesan dan pesan yang kita boleh ambil itu adalah daripada pengalaman, sama ada daripada pengalaman vacation umrah, daripada mereka yang mungkin dah pernah bersama saya. Saya cuba juga mungkin saya boleh jemput, invite siapa-siapa daripada kalangan RPWP sendiri, untuk kita buat satu perkongsian dalam masa 10 ke 15 minit untuk sama-sama kita jadikan dia sebagai satu kobaran semangat. Sebab kalau saya seorang saya bercakap, mungkin dia nampak satu bentuk perkongsian yang sehala, tetapi bila ada seorang lagi yang masuk sama-sama dalam chat room ni, at least insya-Allah kita boleh dapatkan kesan dan pesan secara live, dan situ juga boleh ada sedikit perkongsian pengalaman, apa yang boleh diberikan dalam bentuk kesan dan pesan daripada hasil program-program kita dalam tempoh 1 minggu. Jadi itu antara usaha-usaha yang saya cuba bantu dan juga cadangkan akan kita buat di masa depan ni, insya-Allah. Okey. Sebenarnya seronok bila kita dah mula dalam program-program live begini, at least ada takwim yang boleh mendekatkan kita kepada Quran secara lebih mendasar. Quran bukan sekadar kita membacanya, sekadar kita mengharapkan ganjaran pahala semata-mata tanpa kita memahami apakah peranan dan juga keperluan kita pula untuk kita melunaskan tanggungjawab kita kepada Al-Quran. Bukan sekadar baca. That's why tajuk kita, apa hubungan kita? Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran dalam konteks keluarga? Sebab Al-Quran ni tak boleh lagi. Kebanyakan ayat-ayat yang disentuh dalam Quran ni banyak membicarakan tentang hal dan juga perihal keluarga. Daripada penciptaan seorang anak, daripada bermulanya kisah penciptaan manusia tu, dinampakkan penciptaan manusia daripada nutfah, daripada air mani, kemudian dibentukkannya dalam kandungan rahim, daripada rahim diberikan tanggungjawab dan amanah kepada ibu dan bapa. Kalau surah 46 ayat 15 tu dinampakkan macam mana ibunya mengandung dan melahirkan dengan susah payah. Itu semua adalah takwim. Kemudian takwim pendidikan dari sudut selepas kelahiran sehinggalah bercerai susu 2 tahun. Itu pun satu konsep yang kita kena tahu. Apa hubung kaitnya 2 tahun pertama manusia itu dengan kita? Kejadian dia selama 2 tahun itu sehinggalah dia mula masuk fasa mumayyiz. Dari mumayyiz dia akan masuk fasa akhir baligh. Dari akhir baligh dia mula masuk sebagai fasa remaja. Remaja menjadi dewasa. Dewasa masuk ke dalam alam yang lebih luas, alam pekerjaan, alam rumah tangga, alam-alam yang ada yang berkaitan dengan kehidupan, dan mula masuk dalam alam sebagai seorang ibu bapa, kemudian menjadi datuk, nenek, kemudian kita akan mengorak langkah ke alam tua. Jadi semua itu adalah takwim yang kita kena memahami, dan dia tak akan lari daripada fungsi seorang anak
ibu dan juga bapa yang akhirnya membawa peranan salah seorangnya akan menjadi seorang suami ataupun isteri yang akan terkait sebagai fungsi diri yang sentiasa berulang-ulang. So itu antara benda yang dalam Quran, benda tu dicakap berulang kali. Banyak kali teguran, saranan, perintah, larangan, semuanya itu termaktub dalam Quran dan benda itu mesti dihubungkan. Hubung adalah daripada satu makna daripada perkataan silah. Silah bukan sin tau. Sin itu silah yang boleh kita jadikan wasilah. Dia satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. So, kalau tengok beza dia, surah 5, surah Al-Maidah ayat 35, di situ sin, wasilah. Kalau silah, cerita tentang hubungan. Macam mana kita nak berhubung, macam mana kita nak menghubungkan, itu dipanggil silah. So silaturrahim, dia tak boleh baca silaturrahim sin, dia mesti silaturrahim, satu silah yang di dalamnya mengandungi kasih sayang. Itulah silah, hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia mesti ada silaturrahim, di dalamnya mesti ada kasih sayang. Jadi hubungan antara ibu, bapa dan anak yang mengikat keluarga ni adalah kasih sayang. Tetapi kasih sayang ini mesti diikat dengan kasih sayang daripada Allah. Itu disebutkan dengan bismillah, dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hujungnya ada perkataan rahim. Kerana kita diikat juga dengan basmalah. Nak buat apa pun di atas muka bumi ini, ikatan seorang Islam yang beriman mesti ada basmalah. Buatlah kerja apa, so dalam rumah tangga mesti ada basmalah. Basmalah sebagai seorang ibu apa, basmalah sebagai seorang bapa apa, basmalah sebagai seorang anak apa. Apa yang mengikat kita dengan mak bapak kita mesti ada dasarnya. Okey, tu yang kita nak kena faham dari sudut Ar-Rahim tu. Tetapi itu dari satu sudut pandang hubungan sesama manusia. Hubungan dengan Allah dipanggil sebagai satu hubungan berbentuk solat. Daripada perkataan silah, sad lam ta marbutah tadi, silah, lalu dia menjadi satu solat. Solat ini adalah hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah dihubungkan melalui solat. Itu dipanggil silah, dan solat mempunyai root word yang sama, perkataan yang sama. Silah dan solat. Hubungan kita dengan Nabi pula, dalam solat ada selawat. Okay? Dalam solat itu ada selawat tak? Ada selawat. Untuk kita pergi kepada Allah, dia mesti melalui seorang Rasul. Innallaha yuhibbul lazi la yuqatiluna fi sabilihi saffan. Sesungguhnya Allah mencintai, Allah cinta, Allah sayang, Allah suka. Bukan sekadar sayang saja, Allah cinta orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam keadaan saf yang tersusun kukuh ini. So saf Nabi-Nabi, saf Rasul-Rasul ini, mereka ada saf-safnya. Okay? Kita nak masuk ke dalam saf orang-orang yang beriman, saf orang-orang yang soleh. Okay? Macam mana orang-orang yang beriman, orang yang soleh ini, dia dapat nikmat dan kasih sayang Allah ini. Jalan yang Allah dah berikan kepada mereka ini, an'amta alaihim, jalan-jalan yang Allah dah berikan kepada mereka, nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Kita nak dapat nikmat yang sama, so kita kena pergi cari Allah itu melalui laluannya, melalui Nabi-Nabi dan Rasul. Sebab tu Allah kata, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat, mereka pun berselawat kepada Nabi. Macam mana Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi? Pastinya kaedahnya melalui perantaraan wahyu. Jadi Allah dan malaikat ini, Allah mengutuskan malaikat untuk menyerahkan wahyu ini kepada Nabi. Itu adalah perantaraan silahnya, perantaraan selawatnya. Selawat itu mesti dalam bentuk kitab, kitab yang diturunkan kepada Nabi. Jadi perintah kepada orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, engkau pun selawatlah kepada Nabi. Jadi selawatnya itu bukan sekadar di mulut. Sebenarnya yang nak kita selawat itu adalah bagaimana kita nak menghubungkan diri kita kepada Allah melalui utusannya, iaitu Nabi. So Nabi, dia memberikan kita satu bentuk uswah. Itu saya bacakan tadi dalam surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. So di sini adalah Allah melalui malaikatnya, dia memberikan kepada perantaraan wahyu kitabnya kepada seorang Nabi. Orang beriman duduk mana? Orang beriman duduk di bawah ni. Seorang beriman, engkau nak kepada kitab, panduan,
satu bentuk formula kehidupan, satu bentuk sunnah, engkau kena cari Nabi melalui kitab yang Nabi dah tinggalkan. So Allah, malaikat, dia bagi kitab kepada Nabi. So tanggungjawab kita sebagai orang beriman duduk dekat bawah ni, kita kena cari Nabi. Cari Nabi untuk dapatkan apa? Cari Nabi untuk dapatkan Quran, kefahaman, kitab yang pernah Allah sampaikan kepada baginda, pemahamannya, kefahamannya, penjelasannya, penjabarannya, semuanya Allah telah berikan kepada Nabi. Tapi sepanjang 1400 tahun yang ada ini, Nabi sudah pun wafat. Rasul hanyalah meninggalkan kepada kita jejak-jejaknya melalui apa yang ditunjukkan dalam bentuk sunnah baginda. That's why dinampakkan tentang hadis taraktu fikum. Apabila Nabi tinggalkan dua perkara, Nabi perintahkan kita berpegang teguh kepada benda ini, iaitu kitab dan sunnah. Pegang dengan kitab, pegang dengan sunnah. Itulah laluan untuk kita berselawat kepada Nabi. Jadi selawat itu bukan sekadar di mulut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu hanyalah di bibir. Dia dalam bentuk perkataan, dia tak boleh lagi jadi satu bentuk pelaksanaan. Dia cuma jadi satu bentuk kita sebut sahaja di mulut. Semua orang boleh berselawat, kan? Tetapi nak melaksanakan benda ni, dia memerlukan kepada kefahaman. Bagaimana kita nak mengambil kefahaman yang ada pada Nabi melalui perantaraan kalamullah. So Allah berselawat kepada Nabi melalui apa? Kitab. Kita pun nak selawat juga kepada Nabi pun melalui kitab. So kita kena mencari Nabi itu kerana Nabi meninggalkan kepada kita jejak-jejak langkahnya melalui sunnah dia. So sunnah Nabi yang paling besar sekali yang kita kena ikuti pastinya sunnah di dalam urusan akidah. Sunnah Nabi dalam urusan-urusan kekeluargaan yang lain, kalau kita tengok macam mana dikatakan, ada hadis-hadis tertentu daripada Sayyidatina Aisyah, dinampakkan macam mana Aisyah dilihat sebagai Nabi itu seorang yang romantik. Nabi itu dikatakan begitu begini dalam urusan keluarga baginda bersama dengan anak-anaknya. Itu semua adalah urusan-urusan keluarga Nabi. Actually itu adalah something yang melibatkan privacy Nabi. Macam mana Nabi dalam keluarga apa semua, itu uswah untuk kita ikuti dalam mengikut skop keluarga Nabi. Tapi kita jangan lupa skop yang lebih besar, skop kenegaraan, skop kepimpinan, skop Nabi menyampaikan dakwah. Itu skop-skop yang jangan kita tinggalkan. Jadi kita nak fokus kepada Nabi saja dalam keluarga, tapi kita lupa Nabi juga berperanan dalam urusan-urusan yang lebih besar. Itu sunnah yang besar yang kita kena bawa. Sebab suami tanggungjawab dia di luar rumah, itu yang besar. Isteri peranannya di dalam rumah, mendidik anak-anak dalam bentuk membina jati diri dan kefahaman akidah yang kuat setelah mereka dapat benda ni daripada suami-suami mereka. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dalam pembinaan Nabi Ismail. Siapa yang Nabi Ibrahim kuatkan dulu, perkemaskan dulu kefahamannya, berikan doktrin yang betul-betul kuat, berikan kefahaman yang memang padu, dan dia sehingga mampu membentuk isterinya yang ada prinsip dalam hidup. Kalau kita baca kisah Nabi Ibrahim dan juga kisah Hajar, sebelum Nabi Ibrahim berangkat meninggalkan Hajar, benda itu semua dirakamkan dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim bawa mereka pergi ke satu tempat tanah tandus, yang di mana tanah tandus itu berusia berapa tahun ya, tandusnya, kerana itulah tempat yang menjadi binaan kepada Baitul Atiq. Ini cerita Baitul Atiq, rumah lama. Dalam Quran disebut rumah lama. So itulah ruang untuk kita memahami konsep macam mana kita nak meninggikan semula dasar keluarga berdasarkan fahaman yang telah pun Allah rakamkan melalui kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. So orang terdahulu bagi kita adalah nabi-nabi yang telah pun dikisahkan dalam Al-Quran. Apa yang dikisahkan tentang keluarga Nabi Ibrahim itu adalah sesuatu yang kita nak ambil ibrahnya. Dia beza ibrah dan ibrah. Ibrahim bukan bermula huruf ain, dia bermula huruf alif. Dia tak sama. Ibrah itu pelajaran, Ibrahim itu lain. Okay, Ibrahim kalau dalam bahasa yang lain lah biasa disebut. So Ibrahim dia adalah kisah untuk kita ambil pelajarannya, ibrahnya, dalam bentuk macam mana daripada dia kecil, disebut dalam Quran daripada dia remaja, dia melawan kejahilan bapaknya sendiri, dan kemudian dia berani menentang
penyelewengan yang dilakukan oleh Namrud ketika itu, dan sehingga dia lari keluar kerana mencari kebenaran, sehinggalah dia diangkat menjadi seorang nabi. Dan kemudiannya dia bersama dengan Sarah, kemudian Sarah ada masalah dengan dia, kemudian Sarah memberikan dia Hajar, kemudian daripada Siti Hajar dia membawa Siti Hajar pergi ke Mekah, dan di rumah itu, Baitul Atiq itu, dia meninggalkan Siti Hajar untuk membawa satu misi membesarkan Ibrahim, sampailah membesarkan Ismail, sehingga Ibrahim kembali semula ke Al-Aqsa untuk urusan-urusan dakwah. Dan bila kembali semula ke Mekah, dia hanya melakukan satu tanggungjawab yang lain pula, iaitu untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Semalam kita sentuh tentang sedikit sebanyak cerita Al-Baqarah, sapi betina yang disembelih. Sapi ataupun lembu betina yang disembelih oleh agama, yang disembelih untuk dimakan oleh agama. Cerita macam mana kita nak makan anak kita, macam mana kita nak sembelih anak kita. Sama ada anak yang menyembelih kita atau kita yang menyembelih anak kita. Itu satu proses yang kita kena faham. Hari ini cabaran membesarkan anak, dia sudah tidak jadi seperti cabaran yang dulu. Dia sudah jadi sesuatu yang sangat-sangat mencabar, dengan teknologi yang ada pada hari ini, dengan segala maklumat yang ada sekeliling kita, dengan semudah kita di hujung jari, semua apa saja maklumat dan informasi yang baik, yang buruk, yang jahat, yang merosakkan, semua boleh sampai kepada minda anak-anak kita. So cabaran dia dah tak kuat. Dan kadang-kadang anak tu lebih cerdik, lebih bijak daripada mak bapaknya, lebih advance daripada ibu dan bapaknya. Jadi kita kena pandai dalam urusan nak mendidik anak-anak, dan itulah yang akan kita fahamkan. Quran menyuruh kita menjadi bapa abal hakam. Abal hakam, seorang bapa yang mampu untuk meletakkan hukum, dan menjadi orang yang mampu untuk membaca tanda-tanda serta berhujah dengan Al-Quran dalam kita membentuk anak-anak kita. Kita mungkin hari ini kita tak sedar, kita mungkin berhujah dengan anak-anak kita dalam bahasa kaum, tetapi dalam kita bercakap itu, ada tak bahasa yang kita gunakan itu selari dengan perintah Al-Quran? Kita nak gunakan bahasa Al-Quran itu dalam bahasa yang mudah kita bacakan dan sampaikan pada anak-anak kita. So abal hakam itu adalah orang yang mampu menegakkan hukum seperti mana yang dikehendaki Allah dalam Al-Quran. Itu benda yang kita kena baca, dan kita kena fahami semua konsep-konsep cerita tentang keluarga itu daripada apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian diterjemahkan dalam bentuk akhlak oleh Rasulullah, dan kemudian benda itu ditransfer menjadi satu bentuk ritual yang kadang-kala hari ini kita lihat dia adalah satu ritual sunnah, yang kita nampak dia adalah satu perbuatan yang kadang-kadang dah dibuat zaman berzaman, tapi kita tak jumpa signifikannya dalam Al-Quran. So benda-benda itu akan kita cuba kongsikan dan kita perhatikan daripada ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam program kita nanti, sepanjang pada perkongsian dalam segmen ni lah. Segmen yang kita lihat lebih ke arah segmen kekeluargaan, parenting ke. Tengoklah kita cari satu nama yang khusus yang kita boleh reserve untuk jadi satu segmen yang kita boleh manfaatkan, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada semua yang berkongsi ni. Alhamdulillah, saya nampak ramai juga yang join live kita pada petang ni. Kalau faham, tunjukkan kefahaman anda dalam ruang komen. Bagilah apa saja tanda faham sebagai tanda faham. InsyaAllah saya nak kongsikan ayat yang berkaitan pada pagi ni. Tadi kita dah bukakan dalam announcement tu. Tengok ayat ni. Kita buka ayat kita pergi kepada ayat ni. Tadi kita buka surah 3 ayat 33. So bila Allah kata innallaha hastafa, sesungguhnya Allah telah memilih. Allah sungguh-sungguh inna. Sekali lagi diulang, bila kita jumpa perkataan inna, dia menunjuk kepada sungguh-sungguh level yang pertama. Inna, qad, laqad, walaqad. So dia ada 4. Macam mana kita nak membaca tanda-tanda yang kita perlu faham, penegasan dalam perbicaraan. Dalam Allah bercakap dengan kita, ada nada-nada yang kita kena baca tegasan dia. Okay. So innallaha astafa,
sesungguhnya Allah telah memilih, Allah telah memilih. Ada 4 nama yang kita kena kenal. Ini yang dinampakkan tentang nama-nama yang kita kena kenali. Pertama disebutkan dalam ni Adam. So tugas kita kalau kita nak membaca Quran, cari dalam Quran semua nama-nama yang berkenaan dan berkaitan dengan Nabi Adam. Fahamkan kenapa nama ini disebut. Kenapa nama ini dijadikan sebagai insan yang terpilih. Kenapa Nabi-Nabi ini membawa peranan-peranan dan juga fungsi yang penting dalam kita memahami kronologi kejadian dan penciptaan manusia. Sehinggalah daripada sifat individunya kepada sifat keluarganya dan jemaahnya. Okey, pertama disebutkan Adam. Kemudian disebutkan cerita Nuh. Adam dan Nabi Nuh, dua karakter antara manusia yang terawal yang disebutkan. Kemudian barulah pergi kepada Ali Ibrahim dan wa ala Imran dan keluarga Nabi, bukan Nabi, keluarga Imran. Ali Imran ni adalah keluarga yang kita nak kena faham. So 1, 2, 3, 4 nama je. Sebanyak-banyak nama dalam Al-Quran itu ada 25 rasul dan ada seorang itu bukannya rasul. Ali Imran, keluarga Imran ni, Imran bukan seorang nabi dan bukan seorang rasul. Dia hanyalah sebuah keluarga angkat yang menjaga Maryam dan juga Nabi Isa. So kita lihat bagaimana Allah sedang memberikan kita satu gambaran. Dia bukan ayat yang kita nak baca saja-saja. Tak. Allah bagi ayat, Allah suruh kita fikir. Allah suruh kita guna akal. Kau kena faham ni. Kenapa dalam ramai-ramai Nabi aku mention keluarga 4 orang ni je? Kenapa nama Adam tu Allah rujuk sebagai orang yang Allah pilih? Kerana Adam membawa sifat hamba. Hamba yang taat. Tetapi dia nak diangkat sebagai khalifah. Cabaran yang ditempuh oleh Adam, antara masalah Adam ni adalah dia terpaksa menjadi orang yang keluar daripada syurga. Orang pertama, yang mana orang yang dicipta dalam keadaan dia didesak oleh keperluan untuk dia belajar memahami semua perkara kerana dia adalah orang yang tak tahu apa-apa. Dia duduk dalam keadaan dia bukan lahirlah, dia diciptakan dalam keadaan sekelilingnya itu penuh desakan untuk dia menunjukkan satu contoh kepada generasi yang akan datang. Kita ni, kalau kata konsep, kita ambil konsep kita ni Adam yang lahir dalam keluarga yang mana kita ni adalah satu-satunya orang yang memerlukan satu panduan dan juga memerlukan satu desakan hidup untuk kita menunjukkan satu uswah. Dari segi apa? Pertama, kita adalah orang yang tahu nama-nama. Adam adalah orang yang diajarkan nama-nama. Allah ajar kepada Adam nama-nama yang ada dalam seluruh isi dunia ni untuk Adam faham dan mahir. Dengan nama yang dia ada itu, dengan nama-nama dan kelebihan kalimat yang ada pada Adam itu, lalu dia diletakkan sebagai seorang hamba yang mulia. Tapi hamba ini dia diceremburui oleh malaikat yang kemudiannya bertukar status menjadi iblis. Satu jenis manusia yang ada kesombongan. Dia tak boleh nak tunduk kepada Adam. Dia tak boleh nak jadi orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah kerana jealousy, kerana kecemburuan. Dan benda tu walaupun dikisahkan dalam Quran, dia sebenarnya adalah satu perintah yang kita kalau boleh kita kena faham konsep yang ada setiap hari dalam kehidupan harian kita. Kita bertemu dengan karakter-karakter begini. Kita ada orang yang baik, tetapi kerana kesombongan dia, ada orang lain sombong pula, dia nak menjatuhkan orang yang baik ini. Benda tu berlaku. Benda tu boleh jadi. Benda tu berlaku dalam kehidupan kita seharian. Itu antara benda-benda yang kita kena fahami. Kita kena jadikan dia sebagai satu pelajaran untuk kita jadikan dia sebagai rujukan kehidupan di dunia ni. Sebab dalam Quran dia mesti tunjukkan contoh-contoh bainatnya di muka bumi ni. Kenapa ada karakter yang macam iblis? Kalau kita jahatnya engkau macam iblis, kita siap cakap macam tu. Sebab iblis tu kita kenal tak karakter dia? Kenal. Dari mana kita kenal karakter tu? Sebab ada rujukannya dalam Al-Quran. Kita kena tahu karakter yang baik dalam Quran. Siapa yang baik? Ada dinampakkan karakter yang handsome seperti Yusuf. Handsome yang macam mana yang kita nak kena faham?
Semua karakter-karakter ni ada tujuannya kenapa disebut dalam Al-Quran. Tidak lain dan tidak bukan untuk kita jadikannya sebagai satu sandaran dalam kita memahami karakter-karakter manusia. Okey, dan karakter manusia ni adalah karakter manusia yang Allah pilih dari bentuk Nabi-Nabi. Ada karakter yang Allah nampakkan dalam Quran juga berbentuk karakter-karakter binatang. Nah, binatang-binatang yang disebut itu pun memiliki karakter-karakter yang sebenarnya nak dinampakkan kepada kita manusia. Ada karakter haiwan pada diri kita, so kena baca macam tu juga. Jadi Quran itu dia sangat-sangat halus dalam nak menunjukkan kepada kita satu petunjuk dan juga satu bainat. Petunjuknya ada dalam kitab, dalam bentuk tulisan yang halus, dalam bentuk tulisan yang kasar lah. Yang nak diperhalusi adalah apa yang berada di depan mata kita. Kan, tengok perangai anak kita, tengok perangai rumah kita. Apa yang mereka ni, watak-watak yang ada pada diri mereka. Kan, so cerita Adam, dia terkait dengan satu nama-nama, dia ada satu refleksi untuk kita kenal watak Adam dan pasangannya. Apa cerita tentang pokok, apa cerita tentang buah, apa cerita tentang neraka dan syurga, neraka yang bagaimana. Kalau kita hari ni pun relate dengan konteks cerita Nabi Adam, kita ni pula adalah manusia yang dah duduk dalam syurga macam mana? Syurga yang dicipta oleh Dajjal atau syurga yang dicipta oleh Allah untuk kita di dunia ni. So karakter kita itu mestilah kita faham. Kalau kita duduk dalam syurga Dajjal, kita kena cari jalan untuk kita keluar daripada syurga ini. Sebab syurga yang kita duduk itu adalah syurga yang angan-angan, syurga yang dicipta oleh manusia, oleh satu sistem yang menyebabkan kita terus menerus menjadi orang yang jahil. Jadi itulah yang syaitan yang offer kepada kita untuk kita duduk dekat dalam tempat ini selama-lamanya. Duduk dalam kebingungan, duduk dalam kemalasan, duduk dalam harta yang melimpah ruah sehingga kita lupa matlamat dan tujuan asal kita sebagai hamba Allah. Pun boleh jadi begitu. Dan Nabi Nuh adalah cabaran tentang cerita tentang seorang suami yang memiliki seorang isteri yang ingkar. Suami dah betul dah memiliki kefahaman agama, tetapi isteri pula, isteri yang tidak taat, isteri yang melawan cakap suami hingga dia boleh membawa anak pun ikut mengikuti keingkaran dia, mengikuti kekafiran dia. Suami adalah sebaik-baik suami yang patuh kepada agama, tetapi datang pula isteri pula boleh lawan cakap suami walaupun suami dia tu Nabi. Even dia tak percaya pun suami dia Nabi. Itu yang boleh berlaku kepada kita. Suami kalau dah nampak jalan nak betulkan balik keluarga, dah nampak jalan macam mana kita nak bangun, ada prinsip, ada stand, tapi boleh jadi isteri pula tidak menyokong. Isteri pula jadi orang yang membangkang. Isteri pula jadi orang yang berusaha keras untuk tarik balik kita kembali kepada kejahilan, balik kepada kekafiran, kembali semula kepada kerosakan. Boleh jadi isteri. So kalau macam tu, siapa syaitan dia? Kena faham. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu qulu fi silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya innahu lakum, bagi kamu, aduwun, dia adalah musuh, mubin, yang nyata. Innahu lakum aduwun mubin, sesungguhnya syaitan itu dia adalah musuh kamu yang nyata. So nyata dan jelas kalau berlakunya sikap dan sifat seperti mana isteri Nabi Nuh itu, maka itu adalah karakter-karakter kekafiran yang ada pada syaitan tadi, yang ada pada syaitan yang ada pada Adam. Apabila Allah perintahkan malaikat-malaikat untuk sujud kepada Adam, tetapi iblis ini membawa satu perangai yang mengajak kepada keingkaran. Tak nak. Dia ni adalah manusia yang hina pada mata iblis waktu tu. So sama juga dengan isteri. Sebaik-baik manusia adalah suaminya tu, waktu berkahwin, waktu bercinta, baik sungguh apa semua. Tapi bila suami mendapat petunjuk, dapat hidayah, nak bawa dia kembali kepada syurga yang benar, nak keluarkan dia daripada syurga Dajjal, datangnya sikap melawan, sikap toro, sikap melawan, melampaui batas, sikap hilang ketaatan, hilang respect kepada seorang suami, hilang hormat kepada seorang suami. Kenapa? Kerana suami mula berprinsip, suami mula nampak apa tanggungjawab dan amanah dia nak kena betulkan. Kenapa dia nak kena bangkit balik betulkan akhlak akhlak isteri, akhlak anak. Jadi ada tak benda berlaku dalam Quran? Pernah berlaku. Dan benda itu sampai
kepada kita melalui kisah-kisah yang disebutkan dalam Quran. Bayangkan nama Nabi Nuh dan kisah isterinya itu diulang-ulang berapa ribu tahun dah disampaikan kepada kita. Sebelum Nabi Muhammad dapat Quran, benda ni pasti dikisahkan dalam kitab Injil dan dikisahkan dalam Taurat. Sebagai apa? Sebagai pelajaran kepada umat-umat yang kemudian. So dapat tak? Dapat. Terasa tak kehinaan itu kepada isteri Nabi Nuh? Terasa. Dan itulah nama yang diulang-ulang dalam Quran. Kisah mereka itu untuk menunjukkan ada di kalangan isteri-isteri Nabi pun tak ikut apa yang suami dia bawa. Boleh jadi tak kepada kita? Boleh jadi. Banyak. Berlaku. Sampai hari ni masih berlaku. Ada saja daripada kalangan suaminya yang dapat benda ni, yang tegak untuk terus melakukan prinsip kembali kepada agama Allah. Ada isteri yang tak nak taat dan patuh. Dan jangan ingat ini berlaku kepada Nabi Nuh mesti seorang suami saja. Kena lihat kepada cerita Adam dan pasangan dia. Itu dinampakkan. Ni cerita Adam dan pasangan dia. So kalau kata suami itu bersikap sebagai seorang yang rijal, dia lelaki, tak semestinya kita nak merujuk kepada wanita yang semestinya bersifat ataupun dia adalah berbentuk fizikal wanita. Tetapi bila isteri mula merijal, dia kena faham mula merijal. Merijal ni bukan dia tiba-tiba watak dia tu transgender, daripada perempuan tukar jadi lelaki. Tak, merijal ni adalah sikap kita mula berprinsip, sikap kita mula membawa diri kita untuk bangkit. Itu cerita merijal. Rijal itu lelaki pada sikapnya. Pada konsep dia, kalau kita ikut jantina, Muzakkar dan Muannas. Muzakkar ini adalah Muzakkar cerita lelaki, Muannas adalah cerita perempuan. Dalam konteks lain dinampakkan Rijal dan Nisa. Rijal itu lelaki, Nisa itu perempuan. Sebab itu ada surah An-Nisa, tapi tak ada surah lelaki. Ada surah An-Nisa saja. Kerana dia dinampakkan ada sapi betina. Al-Baqarah itu cerita tentang sapi betina. Tapi cerita selepas Al-Baqarah, selepas surah Al-Baqarah, macam mana kita selepas sembelih sapi betina itu, kita kena berikan dia kepada seorang rijal. Contoh rijal itu disebut sebagai keluarga Ali Imran. Ali Imran ini macam mana rijalnya Imran ini, dia mampu untuk membentuk keluarga yang hebat. Keluarga yang hebat. Cerita keluarga. So kalau kita nak benda ini berlaku dalam keluarga kita, suami mesti jadi rijal yang betul-betul rijal. Suami yang betul-betul mempunyai kapasiti untuk menjadi abal hakam, mampu untuk berhukum dengan yang hak, mampu untuk mengikuti apa yang disebut dalam Al-Quran itu sebagai prinsip. Quran menjadi prinsipal dalam diri dia, perlembagaan hidup dia. Apa saja yang keluar daripada mulut suami adalah daripada Al-Quran. Itu cerita abal hakam. Dan isteri wajib taat kepada suami yang begini. Kerana Allah kata dalam surah 4 ayat 59, surah An-Nisa. Ni cerita An-Nisa. Once kita sudah sembelih lembu betina, maksudnya engkau sudah boleh dimakan oleh agama. Isteri boleh dimakan oleh agama. Bukan isteri makan suami. Faham Isteri makan suami. Isteri boleh kontrol suami. Queen control. Isteri boleh mengawal habit suami, sikap suami, fahaman suami. Boleh mengawal apa yang ada dalam otak suami sehingga diterjemahkan dalam perbuatan. Kan? Contohlah, kan? Kalau jadi isteri ni dengan suami, tahu pergi rumah orang, suami ni boleh diarah oleh isteri. Bang, duduk sini. Dia, isteri tu boleh bagi signal. Bang, suami tak boleh nak cakap apa. Suami macam Allah, dayus jadinya, dayus. So dayus tidak boleh cium bau syurga. Kan? Dia kalau isteri tu boleh cakap, dia boleh keluar suara je kan. Macam kita dengan bapak kita. Kalau kita dulu kecil-kecil kan? Kita kecil-kecil, bapak ni dia tak banyak cakap dengan anak dia kan? Bapak tu dia tenung saja, kita dah takut. Tahu? Cuba tengok gelak dah ni. Ramai yang gelak tu. Cuba tengok macam mana kita dengan isteri masing-masing. Kalau perempuan, macam mana perempuan ni, suami ni, isteri ni dengan suami masing-masing. Pernah tak yang perempuan ni, isteri-isteri ni kan, jeling dekat suami masing-masing? Jeling ni tahu. Jelingan itu menyebabkan suami terduduk. Jadi terduduk diam kan. Suami pun tak berani nak jeling balik. And then something wrong dengan tu tanda. So kalau kami ni
apa yang kami dapat, kami memerhatikan benda tu. Kenapa kami tahu? Sebab kami memerhatikan apa saja yang ada depan mata kita. Habit suami isteri. Kadang yang datang merujuk ke prihatin ni, kadang-kadang datang laki bini. Suami isteri datang, tapi bila kita dengar dia duk cerita masalah keluarga dia apa semua kan, bila suami dia nak cerita sikit je, tengok anak mata isteri dia. Isteri dia tengok suami dia macam mana. Tengok saja tu pun sudah jadi tanda. Tahu? Tengok. Itu cara kita membaca tanda. Tengok. Kadang bila kita tengok anak mata isteri, suami pula dia akan reling tau, keling. Reling ni dia akan perhati kan. Perhati pula mata isteri tu. Kalau dia tengok je, okey, dia macam ada satu mesej. Tahu, isteri cakap, "Bang, jangan cakap." Dia macam tu. "Abang, jangan pandai-pandai nak buka cerita." Dia macam tu. Dia tak cakap, tapi jelingan mata tu kita tahu. Meaning suami dia belum lagi qawam. Qawam ni dipanggil ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki mesti lebih ditinggikan darjatnya daripada perempuan. So kalau perempuan ni boleh tinggi lagi daripada suami, and then something wrong dalam keluarga tu. Itu yang berlaku kepada keluarga Nabi Nuh bila isterinya nak jadi lagi tinggi daripada suami dia. Isteri ni seolah-olah lebih pandai daripada suami dia. Padahal suami dah bawa kalimah daripada Allah, perintah daripada Allah, suruh beriman kepada Allah, tapi dia kafir, ingkar. Hanya untuk menunjukkan dia lagi tinggi dan dia lagi rasa dia lagi pandai daripada suami dia. So keingkaran itu yang nak dibunuh. Dan keingkaran itu boleh berlaku dalam keluarga kita, siapa saja di kalangan kita semua. So ini cerita keluarga. Sebab tu ada disebutkan tentang keluarga Ali Imran. Ali Imran yang keluarga yang lelakinya boleh tinggi. So Al-Baqarah dah kenal sapi betinanya yang kita nak makan, yang nak kita sembelih. Bukan isteri yang sembelih kita, bukan anak yang sembelih kita, tapi kita suami yang boleh menyembelih anak kita. Kenapa dinampakkan sapi betina? Sebab ada tak lelaki-lelaki pun ada peranan dan sikap seperti wanita? Ada. Bukanlah dia ni lembut macam perempuan, tak. Tetapi dia punya pegangan dan juga prinsipnya itu lemah. Tahu? Lemah di situ maksudnya mudah goyang, takut kan. Tak rijal ini, dia tak boleh nak berlawan, dia tak boleh nak bangkit, dia tak boleh qawam, dia tak ada prinsip kan. Suami isteri pantang dia. Kalau suami ni pantang dia. Pantang kalau suami tanya isteri nak makan kat mana, isteri pun cakap ikut you lah. Lepas tu kita pun, suami tak boleh buat keputusan. Suami yang jenis tak boleh buat keputusan itu antara tanda-tanda yang kita kena baca. Suami dia mesti ada benda yang dia boleh merancang dalam kepala. Suami kan, suami mesti mampu pandang ke depan. Dia boleh furqan ke depan, dia boleh fokus ke depan, dia anticipate dengan urusan-urusan melibatkan keluarga. Itu suami, dia boleh pandang jauh. Dia bukan ikut you lah. Tang tu pantang dia. Pantang dia, suami tak ada prinsip. Suami tak mampu untuk memberikan kata putus, tak mampu untuk beri kata dua kan. Dia tak boleh buat keputusan secara mandiri. Berbincang itu baik, itu antara rujukan dalam keluarga. Syura adalah cerita tentang musyawarah. Musyawarah, tanya pandangan. Boleh, tak ada masalah tanya pandangan isteri. Tapi firmnya datang daripada suami. Suami yang mampu untuk melakukan sesuatu itu dengan pegangan dia sendiri. Maksudnya dia ada keputusan, dia mungkin tanya itu pandangan kedua, just untuk verify sama tak pandangan kita. Kalau tak sama pun, walaupun berbeza pendapat, tapi dia ada hujah dia kenapa dia nak kena buat. Dan sebagai isteri, isteri pula kena menghormati pandangan suami. Bukan bila suami sudah menampakkan satu keputusan, kita pula rebel, apa ni gini-gini, tak setujulah apa semua kan. Itu pun kena faham konsep macam mana isteri menunjukkan ketaatan kepada suami. That's why saya baca tadi surah An-Nisa ayat 59 kan, kepada kita itu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Suami ketika itu duduk di bawah konteks sebagai ulil amri, orang yang mengatur urusan-urusan kita dalam rumah tangga. Itulah ulil amri kita. Tetapi dengan syarat, selagi mana ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ini suami. Dengan syarat suami ini mesti mentaati Rasul dan mentaati Allah. Tapi kalau suaminya adalah suaminya ingkar juga, kafir juga, jenis tak dengar cakap juga, jenis derhaka mak bapak juga, jenis tak reti nak jaga solat, tak reti nak jaga kebajikan isteri apa semua, itu tanda-tanda suami yang tidak baik. Suami sendiri tidak mampu untuk taat kepada Allah dan Rasul. Dan di situ kita boleh menjadi orang yang nusyus bagi isteri.
nusyuznya kerana apa? Kerana dia nak mencari keadilan untuk mendapatkan hak-haknya. Kerana apa? Suami sudah tidak menjadi suami yang betul-betul abal hakam tadi. Itu konsep yang kita kena faham. Itu cerita macam mana tips munakahat dan parenting yang kita kena faham. Benda tu ada dalam Quran tak? Dah ada dalam Quran. Benda tu dispesifikkan dalam Quran tentang pendidikan keluarga. That's why keluarga ni disebutkan dengan jelas. Disebutkan dengan sangat-sangat spesifik nama-nama tertentu ini hanya untuk menunjukkan contoh-contoh kita faham. Okey, supaya kita tahu macam mana kita nak memahami lenggonya. Sebab Nabi Ibrahim itu adalah contoh terbaik seorang Nabi yang memiliki seorang isteri yang bernama Siti Hajar, dan bagaimana dia mampu untuk jadikan Hajar itu seorang yang rijal dari segi stand. Tahu? Rijal dari segi stand. Tapi bila sampai kepada pegangan akidah dan juga kefahaman agama, kerijalan Siti Hajar itu diuji. Masa bila? Masa Nabi Ibrahim nak meninggalkan Hajar. Kalau tengok dalam ayat Quran, kalau kita baca dalam kisah Ibrahim dengan Hajar ni, disebutkan bila Hajar nak meninggalkan, bila Ibrahim nak meninggalkan Hajar di tanah tandus di kota Mekah waktu tu, yang tak ada apa-apa, satu lembah yang gersang. Waktu tu Hajar bertanyakan kepada Nabi Ibrahim. First thing Nabi tanya, Hajar tanya, ni kau nak tinggalkan aku ni Allah suruh ke kau nak buat sendiri? Maksudnya Hajar dia boleh identify dan dia nak benda tu sebagai kepastian. Yang suami dia buat ni adalah arahan dan perintah Allah, atau ni kerana kau buat keputusan sendiri. Tahu? Kalau hari ni lah, jika boleh dijadikan contoh, saya quote jika boleh jadikan contoh, sebab sensitif sikit. Ni isteri duduk rumah kan, duduk kat rumah, kemudian suami dia nak keluar rumah. Konsep macam mana Ibrahim tadi suami nak keluar rumah. Ni boleh jadi modal juga ni. Suami nak keluar rumah tu, isteri tu pun lagak-lagak acah-acah macam Siti Hajar tadi kan. Siti Hajar pun dia tanya kat suami ni, abang nak pergi mana? Tu suami dia pun jawab, abang nak pergi stadium kejap tengok bola, malam ni ada game. Lepas tu isteri pun cakap, abang buat ni adalah kerana perintah Allah atau abang yang nak pergi? Macam mana nak jawab tu? Confirm lah tengok bola tu bukan perintah Allah kan? So mesti benda tu adalah prinsip datang daripada diri sendiri. Itulah kita nak nampakkan kadang-kadang susah suami nak jawab. Ini daripada Allah, payah, susah. Sebab apa? Sebab kita sendiri pun tahu susah kita nak ni. Sebab benda ni kena jelas. Ni sangat halus, hanya untuk menguji prinsip seorang suami. Dan di situlah sebenarnya kita nak menguji. Tapi suami tahu, isteri ni, Hajar ni, dia tahu laki dia tu adalah Nabi. Tapi dia nak confirmkan lagi, ini daripada Allah ke ataupun ni kau sendiri pandai-pandai nak tinggalkan aku tengah padang pasir ni. Itu yang ada dalam Quran. Dan di situlah Nabi Ibrahim dengan firmnya, dengan confidentnya, dia menampakkan ini datang daripada Allah. Sebab tapi ingat Nabi Ibrahim tak cakap tau. Sebab Hajar yang menampakkan keadaan ni. Hajar kata, sekiranya ini datang daripada Allah, aku akan lepaskan engkau pergi. Tapi sekiranya ini datang daripada engkau, pasti akan aku halang engkau daripada pergi. Tu Hajar punya stand. Kalau ini daripada Allah, pergilah. Tapi kalau ini datang daripada engkau, gaduhlah dalam rumah tu kan. Sebab apa? Sebab masing-masing nak tegakkan pendirian masing-masing. Jadi itu antara kita lihat Hajar dan juga Ibrahim itu, bagaimana mereka ini sudah dibentuk dengan pegangan supaya mereka ini jelas siapa mereka dalam konteks perintah yang mereka pegang, perintah Allah ataupun nafsu sendiri. Itu konsep yang kita kena bawa. Cerita bagaimana kita nak jadi orang yang mampu untuk berfurqan dengan bijak. Berfurqan dengan bijak. Furqan ini membezakan yang hak dengan yang batil. Beza yang hak dengan batil ni mudah. Ini daripada Allah ke, ni daripada nafsu? Ini daripada Allah ke, ni daripada syaitan? Ini daripada Allah ke kepala kita sendiri? Ni macam tu. Konsep yang kita akan membuatkan kita senang dan tenang. Sebab kita tahu ini kita buat dengan basmalah. That's why bila kita buat dengan Allah, kerana Allah, mengikut kehendak Allah, itulah basmalah. Itulah berbuat dengan bismillah. Tapi kalau kita buat sesuatu itu dengan nafsu kita, kehendak kita, keinginan kita, itu adalah kerana kita buat dengan bismi ana.
Ni bismi ana ni, bismi aku. Aku nak keluar, lantak ikut. Dia bahasa dia macam tu. Ikut aku lah, nak gimana kan? Kau suami ke aku suami? Dia keluar ayat kataan macam tu, kira gaduh perang tu kan. Jadi harmonikan keluarga kita itu bila mana kita faham dan kita tahu maksud dan juga kaedah uslub dalam peranan kekeluargaan. So suami isteri kena bijak dalam menjadi orang yang betul-betul berhujah dengan Al-Quran. Tak salah isteri nak berhujah dengan Quran. Hajar menunjukkan satu contoh. Hujahnya jelas. Ini daripada Allah atau ini daripada engkau. Dan suami pun kena jadi seorang yang abal hakam, mampu untuk berhukum dengan hujah juga, bukan lawan dengan auta, bukan mereka-reka, bukan bersangka-sangka. So dua-dua kena betulkan. Itu adalah contoh untuk kita memahami kaedah dalam pelaksanaan dan juga kefahaman Al-Quran. Okey? Itu basmalah dia. Dan basmalah itu adalah satu rujukan yang kita nak kena faham. Kita tengok ini apa yang Ibrahim buat. Wa iz yarfa'u Ibrahim, dan ketika Ibrahim meninggikan qawaida minal bait. Qawaid itu dikatakan sebagai pondasi. Dalam ni tuliskan dalam bahasa Indonesia dikatakan pondasi. Pondasi dalam bahasa Inggeris foundation. Kalau keluarga cerita kita adalah dasar. Kalau kita bahasa Melayu ni dipanggil satu dasar, satu tapak, tapak ataupun kita nak nampakkan apa foundation keluarga kita. Kalau rumah kita ni, rumah tangga kita, foundation rumah kita ni, kita kenalkan anak-anak kita dengan hiburan, kita kenalkan anak kita dengan game, kita bagi mereka tu gadget, kita bagi mereka itu kasih sayang yang kita tunjukkan pada anak kita itu dalam bentuk kebendaan, kasih sayang yang kita tunjukkan kepada anak-anak kita itu dalam bentuk kemewahan. So itulah foundation keluarga tu. So satu hari bila kemewahan itu hilang, orang kata kekayaan itu hilang, duit itu hilang, maka kasih sayang pun akan hilang. Sebab apa? Foundation itu dasarnya adalah kerana kita berikan mereka melalui sesuatu benda. Macam kita nak membeli kasih sayang anak, kan? Kita nak anak baik dengan kita. Kita bagi dia makan pizza ke, kita bagi dia McD ke, kita bagi benda-benda yang jajan-jajan, kita bagi kat dia keseronokan. Kerana kita sangka itulah yang akan mengikat kita dengan kasih sayang. Dan itu salah. Anak sayang kepada kita kerana mereka dapat apa yang dia nak. Tahu? Dia dapat sesuatu kerana ada upah dia. Kau nak benda ni, upah dia begini. Kita buat macam tu dengan anak-anak kita. Kan? Contoh kalau kita nak puasa, boleh puasa, abah bagi upah RM10 satu hari. Kita mengajar anak kita rasuah yang tanpa sedar. Rasuah dia nak buat sesuatu yang dalam urusan agama, puasa contohnya. Kalau solat on time, abah bagi gini-gini, ayah bagi begini-gini, mak pula cakap macam-macam. Kalau anak-anak mak baik hari ni, mak masak ini. Kerana nak anak tu baik, masak macam-macam macam ni. Kalau semua ni baik dengan cakap mak hari ni, mak belanja KFC. Anak jadi baik kerana KFC, bukan kerana Allah. Kita faham tu. Benda dia halus, tapi kita buat hari-hari. Sebab yang kita buat tu adalah benda-benda yang kadang-kadang kita tak sangka. Benda itu sangat halus. Halusnya dia sampai menyebabkan kita rasa kita jadi orang yang tak sedar. Kita sedang mendidik anak dengan sesuatu yang di luar daripada konteks yang Allah kehendaki. Yang kita buat itu adalah sesuatu yang bentuk bersangka-sangka. Kita sangka ini adalah benda yang betul, pendidikan yang betul, kita nak manjakan anak dengan cara yang betul. Sebenarnya salah. Kita banyak merasuah anak dalam perkara-perkara yang melekakan mereka, melalaikan mereka. Kadang-kadang kita bagi televisyen, kita bagi games, kita bagi gadget. Semua itu kita sangka atas dasar sayang. Tapi kita tak tahu sayang itulah yang telah membunuh anak-anak dari segi mentally dan juga dari segi emotionally. Mereka sedang diracun dengan benda-benda yang melalaikan dan merugikan kita. Sampai satu masa kita akan lihat mak panggil anak, anak tak menyahut. Tahu, panggil anak ni, minta tolong, anak tak tolong. Sebab apa? Mata dia tu dekat TV. Matanya dekat TV, fokusnya dekat TV. So fungsi azan ini, telinga ni, ozonun ni, telinga ini sudah tidak berfungsi untuk mendengar kata-kata mak. Dia lebih mendengar kata-kata dalam televisyen.
Dia lebih terpengaruh dengan kata-kata televisyen. Tahu, anak-anak dia akan habiskan masa ni dengan gadget, dengan tablet, dengan main telefon. Anak-anak akan fokus tengok Didi and Friends. Tahu, punyalah dia melayan Didi and Friends tu sungguh-sungguh religiously. Punyalah dia taksub dan takjub. Sampai mak bergaduh dengan anak kerana Didi and Friends, kerana telefon. Sebab apa? Anak lebih dengar cakap Didi and Friends daripada dengar cakap mak dia, dengan cakap bapak dia. Siapa yang ajar benda tu? Kena akui, salah kita yang memberikan benda tu. Kita yang membagi akses benda tu kepada anak. So bila anak tiba-tiba dia buat tak tahu dengan kita, dia tak melayan kita, dia tak menyahut seruan kita, kena check balik apa yang membuatkan dia lalai dan leka daripada mendengar perintah dan arahan kita. Check. Di mana silap kita dalam menjadi pengatur anak-anak kita? Pengatur rumah tangga adalah kita, tetapi kita yang salah memberikan mereka kasih sayang. Kasih sayang yang kita tunjukkan kepada mereka lebih kepada dalam bentuk material, sehingga mereka merasakan kasih sayang itu mesti dalam bentuk yang tu. Kita tak bayang, kita tak jangka, dan kita tak pernah sangka apa yang kita buat itu efek kepada emosi mereka yang kita tak sedar. Halus permainan dia. So kena check balik di mana basmalah kita. So ini wa iz yarfa'u Ibrahim qawa'ida minal bait. Dalam ini dia tak cerita Baitullah, dia cerita tentang al-bait. Rumah, ni cerita rumah. Untuk kita bacalah ini cerita rumah. So macam mana kita nak meninggikan dasar rumah tangga kita dalam keluarga kita? Dasar rumah kita, ini hubungan antara bapa dengan anak. Ini wawalidi wa ma walad. Cerita tentang anak dengan bapa. Surah berapa? Surah Al-Balad, surah 90. Jauh ni, nak baca sampai surah ke-90 nanti. So cerita tentang meninggikan pondasi ni, tu Allah bagi cerita dekat surah ke-90. Jauh lagi. Ni surah 2, surah Al-Baqarah. Tapi dia punya capaian dia di Al-Balad. So Al-Balad itu cerita tentang mulkiyah. Al-Balad ini kalau cerita negara. Negara mesti ada tanah. Tanah mesti ada tempat untuk didirikan. Tanah yang untuk kita tinggikan dasarnya. Rumah kita pun duduk atas tanah. Sebab kalau kata kita nak melaksanakan peraturan, dia mesti ada tempat untuk kita execute aturan-aturan dan peraturan tersebut. Mesti ada orang-orang yang nak melaksanakan peraturan tersebut. So, kalau kata rumah tangga, kita sudah selesai sejak akad nikah, maka adalah dua manusia sebagai ubudiyahnya, suami dan isteri. Daripada suami isteri akan lahirnya anak-anak ni, dan kemudian mereka ni akan jadi jemaah memenuhi ruang ubudiyah. Macam mana mereka nak mengabdikan diri sebagai suami, yang mengabdikan diri sebagai isteri, dan mengabdikan diri sebagai anak. Dan semua mereka ini mengabdikan diri kepada Allah. Hari ni anak, mak, bapa mengabdikan hidup mereka kepada siapa? Hari Sabtu saja cari siapa? Hari Ahad je cari siapa? Hari Isnin sampai Jumaat je kita ni hamba kepada siapa? Check balik diri kita. Macam mana kita nak memahami? Di mana kita nak meletakkan rububiyah Allah di dalam mulkiyah Allah, melihat kepada ubudiyah Allah. Ubudiyah itu pengabdinya, rububiyah itu peraturannya, mulkiyah itu cerita tempatnya. Kat mana? So sekarang hari ni tempat kita adalah dalam sebuah keluarga, di dalam rumah tangga kita. So rumah tangga kita itulah yang nak ditinggikan dasar rububiyahnya, perintah Allah dalam rumah tangga kita. Yang nak dilakukan oleh siapa? Oleh ubudiyahnya di kalangan suami, isteri dan anak-anak. Itu cerita keluarga. That's why Allah sebut dalam surah yang lain, surah Quraisy, surah Quraisy, surah 106, Allah sebut apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Allah sebut. Maka falyabud, maka abdikanlah diri kamu, falyabudu rabbaha, kepada pengatur rumah hadzal bait, rumah ini. Rumah mana tu yang kita nak kena pastikan? Rumah kita dululah. Kerana dalam rumah kita ada suaminya sebagai pengatur, ada maknya sebagai pembantu pengaturnya. Untuk mengatur siapa? Anak-anaknya. Suami mengatur ibu dan anak. Itu proses kita memahami peranan kita dalam rumah tangga. Falyabudu rabbaha zal bait. Ada tak ayat baitnya? Ada ayat bait dia di situ. Wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Doa dia adalah, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, terimalah daripada amal kami. So check balik, selama kita jadi mak dan bapa serta isteri ke suami ke dalam rumah tangga kita, adakah amalan-amalan kita itu Allah terima dan Allah memberikan kita kesenangan dan kasih sayang?
Allah mungkin memberikan kita kemewahan, ada anak yang ramai, ada harta yang mungkin melimpah ruah apa semua, tapi ada tak kebahagiaan di dalam rumah tangga itu? Itulah indikatornya, adalah kasih sayang dan kekeluargaan. Kasih sayang dan kekeluargaan itu yang mengembirakan kita. Tapi kalau harta banyak apa semua, anak bersepah, isteri tak dengar cakap, suami pun tak taat kepada Allah dan Rasul, nampak macam bahagia, dalam gambar nampak bahagia, dekat Facebook tepek gambar keluarga bahagia, hakikatnya duduk dalam rumah tangga asyik bergaduh. Anak tak dengar cakap, anak derhaka, anak melawan cakap mak bapak, anak boleh sumpah mak bapak, boleh sumpah seranah mak bapak dia, boleh mencaci, mencarut, memaki mak ayah sendiri. Anak tak dengar cakap anak. Anak boleh bertengkar dengan mak bapak. Isteri boleh melawan cakap suami. Isteri boleh buat hal sendiri. Suami jadi dayus, tak boleh menegur isteri. Tahu? Isteri kalau nak keluar pergi hiking ke, nak pergi mana-mana ke, nak buat apa-apa urusan ke apa semua, boleh bertoleransi dengan suami. Suami boleh izinkan isteri keluar rumah sendiri-sendiri tanpa mahramnya, walaupun sama-sama dengan kawan-kawan perempuan dia. Mana stand seorang suami? Banyak benda nak kita tengok, banyak angle yang kita nak tengok. Dayus itu bukan kita lihat hanya suami itu lemah, lembik, tak. Kadang-kala tak berprinsip itu saja boleh menjadikan suami yang dayus. Kena baca semua tanda-tanda tu, dan kena lihat macam mana kita berperanan, berwatak dalam cerita sebuah keluarga. Ini benda-benda yang kita kena tahu. Innaka antas sami'un alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Jadilah seorang pengatur yang bijak. Pengatur ini kena pandai. Bila Allah meminjamkan sifatnya sami', pendengar, alim, yang maha mengetahui, jadi sebagai pengatur, engkau tak boleh elak, engkau kena tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga. Tak ada benda yang boleh disembunyikan. Tidak ada maklumat yang tidak sampai kepada bapaknya. Tidak ada maklumat yang boleh disimpan bawah kapet, melainkan bapak kena tahu apa yang ada dalam rumah tangga dia. Dan jadi orang yang sami', orang yang mampu untuk mendengar. Allah pinjamkan sifatnya supaya kita jadi orang yang mendengar. Itu kita kena tinggikan balik dasar. Jadilah pendengar yang setia. Suami bebellah isteri itu macam mana apa semua pun, jadilah orang yang mampu mendengar apa yang isteri sedang komplain. Kadang-kadang bukan dia nak komplain apa, dia nak merujuk, dia nak mencari pandangan, dia nak mencari pendapat, dia nak mencari rujukan, nasihat, nak mendapatkan sedikit sebanyak guidance daripada suami. Tapi kalau suami tak meminjamkan telinga, tak jadi orang yang mendengar, kan, tak jadi orang yang cakna, peduli tentang masalah yang dihadapi isteri, dan something is problem. Sebab daripada kita dengar, baru kita tahu. Itu innaka sami'un alim. Barulah engkau boleh jadi orang yang mendengar dan mengetahui. Kalau kita ni tutup telinga, macam mana kita nak dapat maklumat? Kalau suami jadi orang yang memekakkan apa yang berlaku dalam rumah tangga, ni buatlah, ni hal engkau lah, pandai-pandailah cari sendiri, dan problem pada suami. Boleh kita keluarkan macam tu, tetapi sekiranya kita ada guidance yang kita boleh tunjukkan jalan. Tahu? Bagi yang ni baca buku ni, okey tak faham tanya. Itu contoh. Cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Rabb. Isteri pula kena cari jalan macam mana nak mendekatkan diri kepada suami. Barulah dia jadi orang yang mampu mendengar perintah suami, pandangan suami. Jadilah orang yang mampu merujuk suami. Bukan semua benda buat hal sendiri. Itu pun kita nak kena faham. Anak-anak, jangan bagi ruang kepada anak mencipta polisi tanpa merujuk kepada mak bapak. Tahu? Boleh buat polisi sendiri, kan? Nak keluar ikut suka, nak balik ikut suka. Itu tanda-tanda kita bagi anak sesuatu yang besar. Peranan dia sampai dia boleh cipta polisi sendiri. Ikut suka dia lah, nak keluar bila, nak balik bila. Hilang izin dan salam. Izin daripada mak bapak hilang. Anak-anak nak keluar rumah suka hati. Dan problemnya pada siapa? Bukan pada anak saja, baca pada mak dan bapaknya juga. Mak bapak bagi motor ke anak, bagi kereta ke anak, tak ada tausiah, tak ada langsung perintah dan larangan. Anak start motor, buka je start kunci, boom, hilang. Tak tahu balik masa bila. Tak tahu kereta tu dia naik dengan siapa. Tak tahu motor tu dia bonceng anak dara mana. Tak tahu anak dara kita ni ikut laki mana. Dan problem untuk kita tahu. Alim mesti tahu. Mak bapak mesti kenal kawan-kawan anak, mesti tahu dengan siapa dia keluar, mesti kenal seorang-seorang daripada kalangan anak dia. Kalau tak ada dekat rumah ni, kita boleh bayang dia ada dekat rumah sini. Kalau tak ada dengan kawan ni, dia boleh jadi ada dengan kawan sana. Ini cerita tentang macam mana kita nak jadi seorang pengatur yang bijak, seorang pengatur yang tahu.
Nampak macam susah, mustahil, tetapi inilah yang Allah guide kita dalam peraturan. Allah bagi sikapnya, sifatnya kepada kita untuk kita pinjam kebijaksanaan Allah itu untuk kita gunakan. Dan kita akan jadi orang yang rugi kalau Allah dah bagi tips parenting ni dalam Quran, tetapi kita tidak gunakan tips ini sebagai satu bentuk peta how kita nak guide diri kita dalam membentuk ekosistem rumah tangga kita. Dan ingat, apa saja yang kita buat ini tak ada upah. Jadi mak, jadi bapa tak ada upah. Upah kita hanya kasih sayang. Tapi kalau kita dah besarkan anak, anak bagi upah kita apa? Dia bagi masalah dekat kita. Dia tarnish nama kita. Dia bawa balik lelaki macam mana, tahu-tahu mengandung anak kita tu anak haram. Itulah upah kepada kelalaian ibu dan bapa. Jangan kita nak salahkan luar saja. Jangan, external factor memang ada. Tetapi external factor itu daripada benda yang kecil-kecil, tahu, mak bapak tutup mata sebelah, biar. Mak bapak buat tak kisah, biar. Kecil-kecil lama-lama dia jadi satu masalah yang besar. Hanya kerana kita rasa itu adalah small matters, tak apalah kan, nanti dia okey sendiri. Tak ada benda yang akan okey sendiri, melainkan kita attend dan treat benda tu wisely. So kita kena bijak dalam kita mengatur urusan-urusan anak, isteri, dan termasuk suami sendiri kena bijak menjadi abal hakam. Itu benda yang melibatkan parenting, itu melibatkan kekeluargaan. Kena faham, benda yang berlaku di luar itu adalah external factors, tetapi rumah itu sendiri adalah kubu bagi seorang ibu, bapa dan anak. Pertahankan kubu kita supaya kita tidak dapat dirampas. Anak-anak kita tak dirampas oleh dunia luar, dan kita pula tak merampas sesuatu yang ada di luar sana kerana kita punya kerakusan nafsu kita. Ingat balik perang Uhud. Yang pergi umrah dengan saya, ingat balik apa cerita perang Uhud. Cerita tentang perintah Rasul, tetapi mereka tidak mahu untuk kekal dengan perintah yang Nabi dah pesan. Mereka nampak harta rampasan perang yang berterabur depan mata, mereka jadi orang yang tamak dengan harta rampasan perang. Kerana harta rampasan perang itulah mereka turun daripada bukit pemanah, pergi, dan di situlah berlaku counter attack yang menyebabkan Islam akhirnya tak tewas dalam perang itu, tetapi Rasulullah cedera. As good as kita sudah pun mengalami kekalahan bila kubu kita itu sudah dirampas daripada tempat kita. Jangan sampai rumah tangga kita pun dirampas oleh Dajjal. Dajjal take over rumah tangga kita dan gone. Anak kita dikuasai, mindanya, perbuatannya, sikapnya, sifatnya, mulutnya, semuanya akan banyak mengeluarkan pandangan-pandangan dan kemahuan Dajjal. Tengok duduk dengan anak, anak sembang apa dengan mak bapak? Adakah mak bapak akan sembang sesuatu yang berbentuk ilmiah dengan anak-anak? Atau kita terpaksa sembang sesuatu yang ada dalam TV hanya nak create conversation dengan anak? Kita tak boleh sembang sesuatu yang ilmiah dengan anak-anak. Sebab apa? Anak-anak pemikirannya sudah pun dituba. Tahu, duduk dengan mak, duduk dengan bapa, sembang pasal bola. Terpaksa sembang pasal bola. Why? Sebab itu saja input yang kita ada untuk sembang bersama-sama. Tak ada kita boleh sembang dengan anak tentang kisah Nabi, tentang kisah Rasul, tentang ayat-ayat Quran. Kenapa? Sebab kita kosong. Anak kosong, mak bapak kosong. So tak boleh ada satu perbincangan yang ilmiah. Kerana dua-dua tak reti nak bersembang. Apa yang kita boleh sembang? Sebab anak otak lain, mak bapak pun otak lain. So dua-dua tidak sepahaman. Dan kita akan jadi yang rugi. Kan? Kita tak boleh tarik anak kita kepada perbincangan yang mendasar. Kita terpaksa sembang pasal hiburan. Tahu? Kita terpaksa sembang pasal drama jam 7. Sembanglah pasal drama jam 7. Dan sembang itu jadi sia-sia. Bila sembangnya adalah sia-sia, then basmalah tidak ada dalam tu. Kita sembang bukan kerana kehendak Allah, kita sembang kerana nafsu. Sampai tahap itu kita kena detail dalam kita berbicara. Jadi mudah-mudahan Allah dapat memberikan kita sedikit sebanyak gambaran dan memberikan kepada kita how kita nak maneuver dalam kita nak mencipta keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, baiti jannati. Kerana keluarga itu sentiasa dibincangkan dalam Al-Quran, hal-halnya terlalu banyak dilapah dalam Quran, sama-sama kita cari jalan untuk memahaminya. So Quran ini kalau rajin nanti baca surah 42 ayat 23, kita boleh lihatlah imbalan bagi kita tidak lain dan tidak bukan adalah kasih sayang dalam kekeluargaan. So di situlah sedikit sebanyak saya nak nampakkan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kita taufik dan hidayah daripada perkongsian pada tengah hari ini. Dah tengah hari dah.
InsyaAllah sedikit sebanyak kita dapat sedikit panduan dan rujukan dan pelajaran bagaimana untuk kita tindak bersikap dengan Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan diberikan petunjuk, kekuatan, taufik untuk kita menjadi orang yang berjaya membentuk anak kita, isteri kita, even suami kita, supaya mereka juga turut terasa tempiasnya dalam keseronokan kita menggali ilmu ini, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton pada tengah hari ini. Komen yang baik-baik, beri 42-23 Kak Arfa, bukan 42-43. 42-23. Baca nanti dan dapatkan kefahaman dia. Di situ ada rahsia dan tips upah untuk kita dalam urusan dakwah kita. Tidak lain dan tidak bukan, Allah kata imbalan kepada kita hanyalah dalam bentuk kasih sayang dan kekeluargaan. So kalau kita tak rasa nikmat kasih sayang tu, then something wrong dalam kita berbasmalah dalam urusan rumah tangga kita, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi pada hari Ahad. So esok kita tak ada program, kita akan terus kepada hari Ahad nanti. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kelapangan masa untuk kita ikuti dalam live yang seterusnya pada hari Isnin nanti, insya-Allah. Okey, yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.